Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 7 Oktober 2020. Berita dimulakan dengan perkembangan banjir. Setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas banjir ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS meningkat kepada 387 orang di 7 buah PPS yang melibatkan 144 keluarga di daerah Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud. Di Kota Belud, 339 penduduk berada di PPS Dewan Masyarakat Tun Said, Dewan Muhibah Kampung Tombol, Dewan SMK Taun Gusi 2, Dewan SMA Tun Said dan Dewan Kampung Lebak Engad yang melibatkan 132 keluarga dari 38 kampung sekitar daerah berkenaan. Menurut kenyataan pemangku pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Sabah, Lieutenant Colonel Muhammad Izaimi Mat Daud, di Tuaran 45 penduduk terjejas banjir melibatkan 11 keluarga masih berada di PPS Dewan Sri Sulaman. Sementara itu, penduduk terjejas di PPS Dewan Masyarakat Manggatal Kota Kinabalu kekal 3 orang daripada sebuah keluarga dari Kampung Tebobon. Secara keseluruhan, banjir berkenaan menjejaskan 38 kampung di Kota Belud, 26 kampung di Tuaran dan 2 kampung di Kota Kinabalu. 7 kampung di Penampang dan 5 kampung di Beaufort turut terjejas namun tiada PPS dibuka. Proses pembelajaran bagi sekolah harian di negeri ini yang ditutup sementara susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersasar PKPB dan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan Bersasar PKPDB diteruskan melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang melibatkan 122 sekolah di Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan serta 252 sekolah di Tawau, Kunak, Lahad Datu dan Semporna. Bercakap kepada RTM selepas meninjau kerja pembersihan kesan banjir di SM St. Michael Penampang, Pengarah Pendidikan Sabah Datuk Dr. Misrin Radin berkata, surat makluman sudah diedarkan kepada semua sekolah terlibat. Jadi guru-guru kita dan murid kita pun sudah bersedialah untuk melaksanakan PDPR itu. Dan dalam surat kami pun kami telah berikan panduan apa yang guru-guru kita dan murid-murid kita perlu buat dan apa yang terutama sekali pentadbirlah pengetua dan guru besar ya. Sementara itu, Pegawai Pendidikan Daerah Penampang Indang Kasih Sibin berkata, PDPR itu akan memberi fokus kepada pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM dan STPM. Dan kita juga minta guru-guru pada hari ini datang ke sekolah untuk mengambil kesemua peralatan dan juga bahan-bahan untuk PDP yang akan dilaksanakan secara online. Kami sebagai guru, kami ada tanggungjawablah yang perlu digalas di mana kami perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah lah dan semua jadual waktu setiap hari kami sudah atur sebenarnya. Ada dia punya kebaikan yang utama ialah untuk melindungi kita punya anak-anak dan juga guru-guru. Dan pada masa yang sama tidak ada juga alasanlah untuk mengadakan semula itu online learning. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB berkuat kuasa hari ini di daerah Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan mendapat reaksi positif masyarakat. Tinjauan di sekitar Kota Kinabalu mendapati rata-rata yang ditemui menyambut baik PKPB bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Masa ini ada penyakit begitu, kalau saya rasa baguslah daripada karena ini penyakit beginilah. Tengok keadaan lah, kalau macam ada orang masuk adalah, kalau tidaklah. Tapi bersyukurlah habis masih beroperasi pukul 6 sampai jam 2 tengah hari. Apa yang kerajaan lakukan ni sesuatu yang baiklah. Memang patutlah dilakukan untuk membenteras COVID ni kan. Walaupun menjejaskan sekalipun tapi berbaloi lah sebab yang penyakit pandemik sekarang ni kan memang berbahaya kan. Jadi memang patutlah macam ni. Memang wajarlah kan, ini untuk kebaikan juga buat orang ramai kan. Sekarang pun terlampau banyak positif kan. Jadi memang wajarlah kalau kerajaan buat begitu. 14 hari tidak lama kuarantin untuk perlindungan diri sendiri, keluarga kan.
Sementara itu, orang awam juga menyambut baik arahan kawalan rentas daerah kecuali bagi perkhidmatan penting. Pelaksanaan PKP ini saya lebih baiklah kepada rakyat. Saya rasa baguslah. Sebab kita keperluan tu kita boleh orang bilang buat berurusan. Saya percaya semua industri dia masih pun akan saling berkaitan dengan macam makanan, keperluan asas kan. Jadi saya rasa kalau ini benda boleh dimohon, saya rasa ni benda dia boleh dikawal dengan lebih baik lah. Ya. Sebab bukan semua orang dapat, hanya industri-industri yang berkaitan sajalah. Pada 3 Oktober lepas, Majlis Keselamatan Negara mengeluarkan larangan rentas daerah bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Sementara itu, semua masjid dan surau di kawasan PKPB iaitu Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan ditutup berkuat kuasa hari ini sehingga 16 Oktober. Mufti Negeri Sabah Datuk Haji Bungsu Aziz Jaafar dalam kenyataannya memaklumkan semua aktiviti masjid dan surau ditangguhkan termasuk solat berjemaah kecuali untuk melaungkan azan pada 5 waktu solat. Sehubungan itu, solat Jumaat tidak dibenarkan diadakan pada 9 Oktober dan 16 Oktober. Sementara itu, semua masjid dan surau yang berada dalam zon merah juga ditutup sehingga 16 Oktober. Manakala masjid dan surau dalam zon kuning dan hijau dibenarkan melaksanakan solat Jumaat dan solat berjemaah 5 waktu. Ahli jemaah solat Jumaat dibenarkan adalah 40 orang dan jemaah solat 5 waktu 12 orang termasuk AJK masjid, imam dan khatib. Susulan pelaksanaan PKPB, semua pejabat imigresen di Kota Kinabalu kecuali di pintu masuk juga ditutup sehingga satu tarikh yang akan dinyatakan kelak. Ia dimaklumkan dalam satu kenyataan dikeluarkan Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah semalam. Penutupan itu melibatkan pejabat imigresen di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, UTC Kota Kinabalu dan Wisma Dang Bandang. Orang ramai yang ingin mengajukan sebarang pertanyaan boleh menghubungi Bilik Gerakan Bencana Operasi JIM Sabah di 088-413-657. Dalam pada itu, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP juga mengambil langkah menutup sementara pejabat dan kaunter di Kota Kinabalu hingga dimaklumkan kelak berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Menurut kenyataan Jabatan Hal Ehwal Korporat KWSP, semua permohonan janji temu online JTO ke KWSP Kota Kinabalu dibatalkan serta-merta. Ahli yang telah membuat janji temu di Pejabat Kota Kinabalu yang dijadualkan dalam tempoh PKPB perlu membuat semula janji temu mereka setelah Perintah Kawalan tamat. Bagaimanapun, ahli dan majikan masih boleh menggunakan perkhidmatan dalam talian KWSP yang beroperasi seperti biasa. Dalam perkembangan berkaitan, semua perkhidmatan pengangkutan awam kecuali teksi dan e-hailing bagi daerah Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan diberhentikan buat sementara waktu. Pengerusi Lembaga Pelesenan dan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah, Datuk Chin Kim Hyong dalam satu kenyataan memaklumkan ia selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB berkuat kuasa hari ini hingga 20 Oktober. Menurut beliau, perkhidmatan teksi, e-hailing dan penghantaran makanan di kawasan berkenaan dibenarkan beroperasi mengikut masa ditetapkan iaitu 6 pagi hingga 8 malam bagi teksi dan e-hailing, manakala perkhidmatan penghantaran makanan 6 pagi hingga 6 petang. Semua penumpang, pemandu teksi dan e-hailing dikehendaki mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Bilangan penumpang dibenarkan maksimum 2 orang. Turut dimaklumkan bahawa ibu pejabat LPKP Sabah di Kota Kinabalu juga ditutup sepanjang tempoh ini. Seorang lelaki tempatan ditahan pasukan polis marin PPM kerana memiliki barang kawalan tanpa kebenaran dalam operasi Op Gelora khas di Tawau kemarin. Penahanan dilakukan semasa serbuan di sebuah stor di Kampung Pasir Putih, Tawau, kira-kira pukul 11.45 pagi.
Pegawai Pemerintah Markas Operasi PPM Tawau DSP Muhammad Nazri Ismail dalam satu kenyataan berkata, lelaki berumur 25 tahun itu ditahan selepas gagal menunjukkan permit atau surat kelulusan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP ke atas tong gas yang disimpan di stor berkenaan. Sejumlah 46 tong LPG ditemukan dianggarkan berjumlah RM8,280. Lelaki tersebut beserta barang rampasan dibawa ke pangkalan Markas Operasi PPM Tawau. Kes kemudian dirujuk kepada KPDN HEP Tawau dan disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Sabit kesalahan boleh dihukum di bawah Seksyen 22-1 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM1 juta atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Politeknik Kota Kinabalu PKK terus menambah baik program-program yang ditawarkan melalui jalinan kerjasama dengan 139 industri dari dalam dan luar negara. Langkah itu diambil bagi memastikan pelajar institusi itu memiliki kebolehpasaran yang tinggi selepas tamat pengajian. Pengarah Politeknik Kota Kinabalu Teknologis Zainab Othman berkata, kerjasama dengan pihak industri dilihat langkah terbaik bagi melahirkan pelajar yang mampu memenuhi kehendak pasaran pekerjaan. Ini kerana kehendak pasaran sentiasa berubah mengikut perkembangan teknologi semasa. Sebab apabila kita bersama-sama dengan industri ini, kita tahu apa kehendak industri sebenarnya. Sebab itu kita nampak walaupun dengan penurunan COVID ini, GE kita masih tinggi, melebihi 90 sebenarnya. Sebab industri terlibat dalam pembentukan kurikulum kita. Itu yang pihak industri membantu kita. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyampaikan watika pelantikan panel penasihat industri program IAP bagi tahun 2020 di Kota Kinabalu yang melibatkan 26 lantikan baharu. Teknologis Zainab juga memaklumkan walaupun terdapat perubahan dari segi trend peratusan kebolehpasaran graduan PKK bagi tahun 2020, namun kebolehpasaran graduan tersebut masih berada pada tahap yang membanggakan iaitu hampir 93% daripada 738 responden. Sehingga Jun 2020, terdapat 3,822 pelajar mengikuti pengajian di Politeknik Kota Kinabalu. Daripada jumlah itu, 3,339 merupakan pelajar separuh masa, 483 pelajar sedang menjalani latihan industri dan selebihnya pelajar separuh masa program kejuruteraan. Sekian berita pagi Sabah kali ini bersama saya, Konstantin Palawan. Saudara, jangan lalai, terus berwaspada. Jalankan tanggungjawab, pandemik COVID-19 belum berakhir. Salam sejahtera, jumpa lagi.